Tadi kan saya dengar Tok Mat berceramah dalam TikTok tadi sebelum saya nak start live. Saya scroll nampak dia tengah berceramah lah tadi kan. Dia live lah, secara live. Bila saya dengar dia ceramah secara, dia cerita pasal tabung haji. Ni sama ada dia tak tahu pasal tabung haji ke ataupun dia cuba nak berbohong ke pasal tabung haji, saya tak pasti. Dia cakap apa? Dia kata macam mana? Dia kata sebenarnya pada tahun 2017 tu Bank Negara tegur bukan sebab apa? Sebab tabung haji bagi dividen 9%. Kan 2016, dia kata 17. Tabung haji bagi dividen 9%. Sepatutnya 5 je, tapi dia bagi 9. Sebab itu kena tegur. Apa salahnya kita bagi lebih? Katanya macam tu. Saya kata, Tok Mat, kok ia nak menipu tu agak-agak lah. Orang yang tak membaca tu boleh lah kau tipu. Yang kat depan-depan Barisan Nasional tu boleh lah tipu. Yang kita membaca ni kita tahu, dia bukan sebab itu. Sebenarnya Bank Negara tegur, antara paling utama Bank Negara tegur sebab penipuan di dalam audit. Apa dia? Itu saya dah terangkan panjang lebar tentang satu video yang lain berkenaan dengan tabung haji ni. Dan informasi yang saya ambil tu bukan informasi daripada tepi jalan. Saya ambil informasi tu daripada dalam website tabung haji itu sendiri. Tuan-tuan kena rajin membaca je dalam website tabung haji. Pergi cari kenapa audit 2016-17 itu dibuat semula dan kenapa sebenarnya liability lebih daripada aset. Ada orang buat satu TikTok lah video pasal tabung haji ni. Dia kata sebenarnya lebih aset daripada tabung haji, dia kata. Daripada liability, dia kata. Pada zaman Pakatan Harapan memerintah, Pakatan Harapan menipu dan sebagainya. Benda tu audit itu, report itu telah pun diterima di dalam kabinet, telah dibentangkan oleh pihak ketiga, telah diterima dan telah pun dipenalize orang-orang yang bertanggungjawab terhadap penipuan audit report tersebut. Nak membela tu dia macam ni tuan-tuan. Benda tu benda yang terlalu busuk sampaikan dia nak simpan tu dia dah tak boleh nak suruh. Dia bangkai gajah, dia nak tutup tu dah tak boleh tuan-tuan. Dia nak tipu, dia nak kona kot mana pun dah tak boleh. Dia orang tak PAS tak boleh menafikan yang menyelamatkan tabung haji adalah Pakatan Harapan. PAS tidak boleh menafikan perkara tersebut. Terutama orang yang menyelamatkan tabung haji itu adalah daripada parti amanah sendiri. Dan Ustaz Mujahid Yusof Rawa itu ialah yang berada di dalam tabung haji yang memastikan tabung haji itu diselamatkan kalau tidak lagi teruk keadaan tabung haji itu. Jadi dalam keadaan tersebut PAS tidak boleh menerima hakikat ini. So dibuatlah cerita macam-macam. Jadi Macai Walaon yang tak pernah baca audit report, tak tahu baca audit report, tak pernah mengkaji, dia percaya bulat-bulat. Oh betul lah apa yang dia kata, betul lah apa dia kata. Masa dalam parlimen dia tak berani bahaskan. Tak berani dia orang bahaskan tuan-tuan. Kat luar ni dia orang ceritalah macam-macam. Kan siapa itu Dusuki kena saman pasal kes tabung haji. Kalah saman. Kalah dia saman tersebut kan. Jadi kita nak kata macam mana kan? Dia ustaz-ustaz PAS ni kalau bukan fitnah lepas tu UMNO dia nak tipu dia punya macai, silakan. Kita tak ada masalah. Tetapi Pakatan Harapan yang boleh membaca, Pakatan Harapan yang dengar live macam saya buat ni, bentangkan dengan fakta-fakta, dengan cerita-cerita, ini dia kita bentangkan. Okey, dan inilah yang kita bawakan kepada rakyat, menjadikan rakyat itu bijak dan berfikir. Dia tak payah percaya apa yang saya cakap 100%. Tak apa, dengar apa yang saya cakap, nilai, kaji sendiri, compare, buat konklusi. Itu cara dia. Kan, jangan dengar suara dia cakap macam ni confirm dia betul. Tak juga, kadang-kadang saya ni manusia, saya pun tersilap. Tak apa, tak ada masalah. Bawa hujah kamu, bawa pembentangan kamu, compare, kemudian baru kita berbincang. Ada hari tu saya live dengan seorang macai dekat daripada Bersatu lah. Dia buat niaga dia kan. Dia kata tabung haji ni dia kata tak rugi pun. Kenapa nak kena jual aset? Saya kata yang pertama, kamu dalam Pakatan Harapan. Zaman Pakatan Harapan pemerintah kamu Bersatu. Tu yang pertama yang kamu marah ni kenapa? Yang kedua saya kata, untung rugi itu di dalam profit and loss. Account profit and loss. Liability asset itu di dalam balance sheet. Kamu meniaga, betul ke kamu ni meniaga? Nampak tulis nama niaga. Takkan tak tahu beza di antara kegunaan profit and loss dan kegunaan balance sheet, saya kata. Saya tanya dia, kamu tahu tak beza di antara profit and loss dengan balance sheet ni? Kamu kata kamu niaga. Lepas tu nak tuduh orang bukan Islam. Kaut kekayaan. Orang Melayu sendiri tak tahu beza profit and loss dengan balance sheet. Payah Lepas tu nak sembang cerita pasal tabung haji, pasal ekonomi. Susah bang. Susah kalau nak cerita audit report tapi tak faham.
basic audit. Itu basic Saya bukan pakar audit. Saya belajar accounting pun basic. Saya belajar business pun basic. Adalah saya ada diploma dalam business. Kita belajar accounting dalam diploma in business. SPM saya pun saya ambil accounting. So kita belajar, kita faham asas dia. Saya tak macam Rafizi lah. Rafizi ni level dia lain, level knowledge sebab dia auditor, dia lain. Tetapi sekurang-kurangnya tak adalah benda yang basic. Beza antara profit and loss dengan dengan balance sheet pun tak reti. Beza asset liability dengan untung rugi pun tak reti. Kalau yang tu tak reti, tak payah cerita, tak payah sembang pasal tabung haji. Minta maaf saya kata. Tak payah minta maaf lah. Tak payah sembang pasal tabung haji nak salahkan Pakatan Harapan. Yang tu memang kau akan melingkup kata. Sekarang ini kita kata Anwar Ibrahim pun akan saman Sanusi disebabkan oleh kenyataan Sanusi kerana Menteri Besar Kedah Sanusi Makno kerana didakwa memfitnah beliau. Anwar menuntut 10 juta dari Sanusi kerana dakwa muflis moral. Kan. Okey, kita baca. Ini muka Sanusi Peguam yang bertindak bagi pihak Anwar Ibrahim menuntut ganti rugi daripada PAS Kedah Muhammad Sanusi Makno kerana didakwa memfitnahnya melalui ucapannya di Tambun Perak pada 13 November. Antara lain, Anwar yang juga calon Pakatan Harapan bagi Tambun menuntut Sanusi menarik balik dan memohon maaf tanpa syarat atas kenyataannya dan membayar ganti rugi 10 juta serta yuran guaman. Surat yang dihantar melalui firma guaman SN Nair and Partner bertarikh hari ini mengatakan jika tiada balasan diterima daripada Sanusi dalam tempoh 3 hari, mereka mempunyai arahan untuk memulakan prosiding undang-undang terhadapnya. Dalam ucapannya di Tambun, Sanusi mengungkit sabitan Anwar atas tuduhan liwat salah guna kuasa dengan mengatakan Anwar muflis modal. Melalui surat tuntutan itu, Peguam Anwar mendakwa ucapan Sanusi adalah fitnah dengan menggambarkan Anwar antara lain sebagai korup, manipulatif, tidak berprinsip, cenderung berlaku songsang dan bukan Muslim yang baik. Pihak kami telah diarahkan oleh anak guam kami untuk menegaskan bahawa pengampunan penuh telah pun diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong di bawah perkara 42 Perlembagaan Persekutuan kepada anak guam kami atau sekitar 16 Mei yang mempunyai efek perundangan untuk membersihkan kesemua rekod jenayah dan sabitan lampau semenjak 98 sehingga 2018. Bermakna Yang di-Pertuan Agong melalui khidmat nasihat Peguam Negara telah bersetuju untuk mengampunkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan mendapati bahawa beliau tidak bersalah di atas sebarang tuduhan-tuduhan berikut. Namun begitu, PAS dan fitnah ini berpisah tiada. PAS dan fitnah ini berpisah tiada. Antara yang paling ramai kalah fitnah tuan-tuan adalah parti PAS. Paling ramai. Barisan Nasional pun tak seteruk itulah kalau kita tengok sejarah PAS ni kalah fitnah. Pemfitnah je kerja dia. Diorang tak pernah. Malah aku nak cerita lah pasal Al-Quran ke apa ke. Dia orang tu dah memang itulah dia. Kerajaan pemfitnah PAS ni. Kalau tuan-tuan masih nak ambil PAS, dapatlah Tuan Ibrahim Tuan Man yang saya pernah persoalkan dulu. Cakap putih reti ke? Kan? Ada orang buat parodi tentang aku. Sekarang ni korang dapat lah kan? Kerajaan PAS macam tu. Habis Jahanam. Bawa-bawa ni tadi Taqiyuddin dan pagi dia kata kita akan ada kerjasama dengan Barisan Nasional. Tengah hari tiba-tiba dia kata itu diambil daripada luar konteks. Petang dia jawab itu terpulang kepada PAS sama ada nak kerjasama dengan Perikatan Nasional atau tidak. Malam tadi saya dengar ceramah live juga PAS. Saya suka dengar ceramah-ceramah dia orang ni tuan-tuan. Nak dengar modal apa yang dia orang cerita. Ada seorang ustaz PAS ni kat Pahang. Dia kata apa? Kita tidak akan ada satu parti yang ada. Dia dapati mengikut kajian kami, sebenarnya Perikatan Nasional sekarang ini sudah leading jauh ke depan. Pakatan Harapan akan kalah teruk. Ini kata saya tak tahulah mana dia dapat dapatan tu. Tak apalah biar dia shock sendiri. Okey. Kemudian dia kata apa? Tapi kita tidak akan ada yang ada parti yang ada majoriti. Jadi kita mungkin akan kerjasama dengan Barisan Nasional. Dia cakap macam tu. Kemudian dia cerita, kemudian cerita. Janganlah undi Barisan Nasional kerana Barisan Nasional adalah parti penyamun, perompak yang merosakkan duit rakyat, yang menyamun duit rakyat. Kemudian saya terfikir, tadi kau kata kau nak kerjasama dengan Perikatan Nasional, Barisan Nasional. Sekarang ini kau kutuk pula Barisan Nasional. Macam mana ni kan? PAS ni macam mana ni? Sekejap dia kata nak kerjasama, sekejap dia kutuk. Sebab itu kami ni ada pengalaman dengan PAS tuan-tuan. Antara parti yang tak boleh percaya adalah parti PAS. Minta maaf kita kata. Tak minta maaf pun. Kita orang pengalaman banyak dengan PAS ni.
PAS ni adalah parti yang tak boleh percaya. Saya lebih percaya DAP daripada saya percaya PAS. Serius saya cakap. Ambillah kata-kata saya ni. Saya lebih percaya dengan DAP dari saya percaya kata-kata pemimpin-pemimpin PAS. Serius. Hari ni dia boleh peluk Lim Guan Eng. Dia boleh kata Lim Guan Eng ni pro-Islam. Esok dia boleh kutuk Lim Guan Eng, kata Lim Guan Eng tu kafir harbi. Tak percaya? Kau tengok macam-macam yang komen kat bawah-bawah ni. Simple je tuan-tuan. Masa dulu berpelukan, kita bersama, oh inilah dia. Dia membaca Umar Abdul Aziz. Oh inilah dia. Orang Islam kafir zimmi dia kata. Yang kita kerjasama. Sekarang ini tadi kafir harbi pula. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai tuan-tuan. Kemudian kalau kita tengok baru-baru ini kan, orang-orang PAS yang menerakakan. Dia nerakakan terus. Dia kata jangan undi Barisan Nasional, jangan undi Pakatan Harapan, nanti kamu masuk neraka. Wow. Kan dia ni pemegang kunci api neraka tuan-tuan. Macam mana rupa kunci api neraka? Dah kena siasat pun Muhammad tu kan. Harap ke dalam langkau mengikut, memecah belahkan kaum. Adalah seorang pelakon nak bunuh pula kafir harbi. Dia kata dia dah minta maaf dah terlewat. Saya dengar dua-dua ucapan tu. Bagi saya itu salah pemahaman yang salah tentang bagaimana kita agama dan beragama. Belajar dengan orang yang betul, Zul. PAS bukan tempat untuk kau nak belajar agama. Di situ bukan tempat. Kau takkan jumpa kebenaran Islam di dalam PAS. Kau takkan jumpa. Di dalam PAS dia ada ajaran-ajaran Islam yang ditwist ikut mengikut kepala mana pula, mengikut kepala otak dia orang, mengikut arah yang dia orang